Ini anak-anak sekarang, payah kita nak mencari juruh ini. Apa sebab? Mereka sedang melalui satu proses, kita panggilkan the process of shaitanization ini. Atau the proses satanisasi ini. Begitu luar biasa sekali. Maka saya kira sudah pasti berhadapan dengan the process of shaitanization ini, memerlukan suatu bentuk kaedah, pendekatan yang benar-benar kuat, supaya anak kita boleh jadi molek atau juruh balik. Sebab itu kalau kita tengok dalam ajaran Islam, Datuk Bat, kita nak minta kembangkan lagi Datuk Bat ya. Kita nakkan pelajar yang ada di Niza ini menjadi anak-anak yang juruh, anak-anak harapan mak bapak, dan bukannya sebaliknya, iaitu mengecewakan mak bapak mereka. Datuk, kalau boleh Datuk bagi sedikit amanat kepada anak-anak kita malam ni, Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saudara saya Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah selaku moderator forum, akan bicara warar pada Ustaz Halim, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira dalam membincangkan anak juruh ini ataupun anak yang berakhlak mulia ini, setiap manusia di dunia, tak kira siapa pun dia, pasti inginkan anak yang baik, anak yang soleh. Jangankan kita orang biasa, hatta perompak sekalipun, banduan sekalipun, masih jauh di sudut hati mereka mengharapkan anak mereka semua jadi anak yang berakhlak mulia ataupun juruh ini. Apa sebab? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ada 7 perkara yang kalau kita dapat buat, benda ini boleh jadi penceng kubur kepada kita. Iaitu lepas mati masih tetap dapat amalan berterusan macam kita seolah masih hidup. Apa amalan tersebut? Yang pertama sekali, buat masjid dengan syarat selagi berfungsi. Yang kedua, mengalirkan sungai dengan syarat selagi diminum. Yang ketiga, menulis mushaf dengan syarat selagi dibaca. Yang keempat, menggali perigi dengan syarat selagi digunakan. Seterusnya yang kelima, mengajar ilmu dengan syarat masih diamalkan. Yang keenam, menanam pokok-pokok tanaman dengan syarat selagi boleh dimakan oleh manusia ataupun haiwan. Dan yang ketujuh, meninggalkan anak-anak juruh atau anak-anak soleh dengan syarat selagi mereka mendoakan. Cuma masalahnya Prof, hari ini anak-anak sekarang, payah kita nak mencari juruh ini. Apa sebab? Mereka sedang melalui satu proses, kita panggilkan the process of shaitanization ini. Atau the proses satanisasi ini. Begitu luar biasa sekali. Maka saya kira sudah pasti berhadapan dengan the process of shaitanization ini, memerlukan suatu bentuk kaedah, pendekatan yang benar-benar kuat, supaya anak kita boleh jadi molek atau juruh balik. Sebab itu kalau kita tengok dalam ajaran Islam, anak ini kalau nak bagi molek, dia ada beberapa cara. Nombor 1 sekali syarat, mak bapak kena berjuruh dulu. Kalau mak bapak tak berjuruh, macam mana anak nak berjuruh? Saya minta maaf, kerja Jabatan Agama Islam, selalu kita terlibat tangkap anak orang. Kadang dia naik motor, ada satu kes kami tangkap, budak perempuan naik motor dengan boyfriend dia. Peluk, ya Allah, macam beruk, peluk pokoknya, kau main rapat, begini rapat. Kami tangkap, bawa pergi pejabat agama. Kami pun telefon mak ayah. Kami ingat mak ayah datang mesti dia pukul anak dia. Tak. Mak dia datang peluk anak. Sabarlah kakak. Mak faham perasaan kakak. Mak dulu pun kena tangkap begini juga. Rupa mak dia mantan juga. La ilaha illallah. Baik tu anak lalu ada proses of shaitanization ini tadi. Mantan rupanya maknya itu. Luar biasa sekali. Yang kedua, anak kalau nak berjuruh, mak ayah mesti taruh anak dia nama molek. Ini nama tak senonoh, macam mana anak nak berjuruh? La ilaha illallah. Ada orang dia taruh nama anaknya elok dah. Panggil pula tak betul. Anak nama Syakirah. Syakirah mana yang bersyukur. Tapi di rumah panggil Sekirah. Sekirah. Dalam bahasa Arab, Syakirah mana bersyukur. Tapi kalau Sekirah mana mabuk. Mau tak mabuk anak tu? Mabuk siang malam. Tapi jangan pula lebih, Prof. Ada orang dia bobo nama anaknya lebih pula. Ada satu orang Indonesia, anak dia 7 orang, bobo semua nama surah Fatihah. Anak sulung Bismillahirrahmanirrahim. Anak kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak ketiga Ar-Rahmanirrahim. Orang marah. Wak, macam mana mau panggil anak 7 ni? Susah, Wak. Saya senang aja. Macam mana Wak mau panggil? Al-Fatihah. Datang semua dia kata anak dia.
ini pandai auta punya wak. Dan yang ketiga saya kira, kalau nak melahirkan anak berjuruh, macam yang Ustaz Alin sebut tadi, doa. Mak ayah mesti mau doa lah. Jangankan kita, Nabi-Nabi pun doa, minta anak mereka jadi anak saleh, anak berjuruh. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan pada aku seorang anak yang saleh, yang juruh. Itu rakamkan oleh Allah dalam surah Safat ayat 100. Itu juga doa yang tadi Nabi Zakaria alaihissalam bacakan, Allah rakamkan dalam Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kalau nabi-nabi pun berdoa minta anak juruh, sementara lagi kita. Sebab itu 3 perkara ini kalau dapat kita buat, insya-Allah boleh dapat anak juruh. Wallahualam. Datuk ya, Assalamualaikum dia kata. Waalaikumsalam. Nak tanya tentang anak juruh, bagaimana hendak menegur ibu bapa dengan cara yang paling baik, di mana mereka yang meninggalkan solat dan pada masa yang sama tidak tahu, tidak mahu mereka berkecil hati dalam mengekalkan konteks anak juruh. Juruh. Terima kasih. Saya nak minta Datuk jawab bahagian sedikit soal pendidikan di universiti ni, dan juga anak nak tegur mak bapak mereka. Datuk, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira dalam konteks kita nak mendidik generasi, ada 4 bentuk ataupun 4 cara untuk kita lakukan. Pertama, ada cara bentuk authoritarian. Yang kedua, berbentuk permisif. Yang ketiga, pengabaian dengan autoritatif. Saya kira universiti 4 ini dia kena pilih yang terbaik. Pertama, authoritarian, tinggi kawalan tapi rendah kasih sayang. Disiplin luar biasa, 10 tutup lampu. Kasih sayang rendah, kurang. Yang kedua, permisif, rendah kawalan tapi tinggi kasih sayang pula, terlampau pampered sangat kepada orang yang kita didik. Yang ketiga, pengabaian, rendah kawalan, rendah kasih sayang. Tak cara terus maknanya. Saya kira yang keempat, autoritatif ini. Tinggi kawalan, tinggi juga kasih sayang. Kalau dapat diseimbangkan, insya-Allah boleh melahirkan generasi anak-anak yang juruh ini. Sebab universiti adalah tempat membina otak, tapi mak bapak tempat membentuk watak. Maka antara mak bapak dengan universiti, kalau digabungkan, dia akan membentuk sinergi yang begitu baik sekali dalam melahirkan insan yang menuju ke arah kesempurnaan. Balik pada soalan daripada WhatsApp tadi, yang bertanya tentang bagaimanakah anak yang berjuruh nak menegur orang tuanya. Ingat, ciri anak berjuruh, ciri anak soleh, dia mesti taat kepada mak bapaknya, tak kira siapa pun mak bapaknya itu, hatta bukan Islam sekalipun. Sebab itu, prinsip paling utama anak saleh, to be good and dutiful to your parents. Itu wajib. Mesti buat baik dan berbakti kepada mak bapak. Cuma soalnya sekarang, kalau mak bapak kita tidak berada pula pada landasan yang betul. Anak juruh, mak bapak pula yang the process of shaitanization ini. Macam mana gayanya? Mari kita tinjau dalam Quran. Dalam Quran ada satu cerita keluarga yang Allah rakamkan. Namanya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim ini Allah rakamkan dalam 25 surah, ada 186 ayat. Khusus cerita tentang keluarga Ibrahim. Yang masa Ibrahim daripada kecil, bapaknya sendiri adalah penerbit, pencipta, pengukir kepada patung yang disembah oleh orang-orang ketika itu. Tapi bagaimana adab antara Ibrahim dengan ayahnya itu, diajar dengan baik sekali. Sebab itu kepada anak-anak, kalau mak ayah kita ada masalah dalam soal pengamalan Islam, tegur. Tapi tegurnya itu mesti ada peraturan. Mesti ada rules of the game. Macam kita menegur imam sembahyang. Imam salah, betul. Tapi imam kedudukannya kita hormat. Kalau imam salah, patutnya dia rukuk, tiba dia sujud. Adakah kita sebagai makmum boleh tendang punggung imam? Tak boleh. Oh, imam salah tu. Tak boleh. Adakah kita boleh pakai semangat? Allahu Akbar. Semangat. Tak boleh. Tegur. Subhanallah. Cara elok. Katalah mak kita malas pakai tudung. Cakap je elok. Mak, pakai tudung tak wajib, yang penting tutup aurat mak. Dia pun garu kepala. Apa beza? Mak tak nak pakai tudung tak apa. Mak keluar rumah ambil je beldi, buat lubang 2, taruh je kepala. Tak ada masalah mak. Janji tutup aurat, pakai tudung tak wajib. Jadi menegur dalam bentuk santai begitu, dengan jenaka yang begitu, kurang-kurang boleh melembutkan hati orang tua kita. Tapi saya kira yang paling mustahak, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada orang tua kita hidayat dan juga taufiknya. Tapi yang paling mustahak, wahai anak-anak yang ingin jadi anak juruh, anak saleh,
mesti cakap elok-elok dengan mak bapak. Kerana itulah prinsip utama anak juruh. Wallahualam. Jadi situasi saya bekerja daripada pagi hingga ke malam. Jadi bagaimana saya hendak menyeimbangkan antara tuntutan mencari nafkah, maksud saya bukanlah suami saya lah yang mencari nafkah, tapi untuk membantu keluarga dalam mencari pendapatan dan juga melahirkan anak yang juruh. Jadi bagaimana? Ini dilema kepada ibu-ibu lah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti. Satu soalan yang sangat-sangat baik. Sempena dengan pelancaran UNIZA University Community ni. Bagaimana kita dah menyelamatkan komuniti ni? Dengan kesibukannya boleh lahir anak yang berjuruh. Datuk. Sila. Ya, kita merasa simpati kepada kebanyakan daripada ibu bapa yang agak sibuk dalam nak mencari kehidupan di dunia ini, sehingga kadang-kadang tak dapat nak memberikan masa kepada anak-anak mereka. Saya kira ini satu keadaan yang agak berbahaya. Sebab zaman sudah berbeza. Apatah lagi anak-anak remaja ini, bak kata orang tua, anak remaja sifatnya degil, ke sana mengusik, kemari mencungkil, fikiran bengkok, hati pun dekil, ditegur siapa dia membedil, hati ibu bapa dirampas, hati mak bapak dicungkil. Untuk kita nak menjaga anak-anak sebegini, sudah pasti memerlukan kepada suatu kemahiran yang bukan sedikit dia punya tahap kemahiran. Maksud saya, kalau zaman kita dahulu, mak bapak dengan anak-anak ni dia padan berdehem saja, budak-budak dah faham dah. Zaman kita dulu orang tua, mak ayah kita lah, maghrib kalau anak tak mandi, dia berdehem, terjun semua anaknya masuk dalam bilik air mandi. Zaman bapak saya jeling je tu. Dulu. Zaman sekarang kalau ayah dia batuk, la ilallah, batuk sampai kena bronkotis, brokoli itu pun masih anak tak faham lagi. Dia tak reti-reti. Dia main gentil lah remote TV, dia tak faham. Sebab itu suasana sangat berbeza. Saya kira kemahiran yang mak bapak boleh ada, antaranya adalah kita balik pada sistem orang tua-tua kita dahulu. Orang tua-tua kita dahulu mengajar, sayang anak, tangan-tangankan. Sayang isteri, ingat atau tidak kalau sayang isteri? Ingat. Sayang isteri, orang panggil tinggal-tinggalkan. Itu dulu. Sekarang sayang anak, tangan-tangankan. Sayang isteri, belikan gelang. Ini yang baru punya pantun. Orang tua-tua dulu sebut sayang anak, tangan-tangankan. Ini polemik. Nak tangan macam mana? Pukul, tampar, sepak. Adakah itu yang dimasukkan tangan? Tak. Yang dimasukkan tangan adalah tangan ini simbolik menguruskan anak. Kerana tangan ini fungsinya boleh menolak, boleh menarik, boleh menepis, boleh menepuk, boleh memeluk, boleh membasuh. Itu fungsi tangan kita. Sebab itu kepada ibu yang bertanya, gunakanlah tangan kita ini bukan sekadar untuk bekerja, tetapi untuk menolak, menarik, menepis, menepuk, memeluk, membasuh dan mendoakan kepada anak-anak. Inilah yang sangat mustahak. Sebab bukan sekadar kita nak anak kita dapat 5A dalam UPSR. Kalau di negara kita, bagi di Singapura dia guna PSLE. Bukan 5A itu saja yang kita nak. Tapi ada 5A yang lain daripada diri anak ini, anak kita gemburkan juga. 5A ini kata orang putih, affection, acceptance, attention, approval, appreciation. Anak ni nak rasa dicintai, rasa diterima, rasa diberi perhatian, rasa mampu untuk menyenangi anak-anak dan ada rasa dihargai. Tapi jangan lupa, selain daripada kita menolak, menarik, menepis, menepuk, memeluk, membasuh, anak ni juga fungsi tangan. Ada masa perlu dipukul-pukulkan juga. Seperti kata orang putih, you spare the rod, you spoil the child. Siapa yang simpan rotan, nescaya rosaklah anak-anaknya. Jadi saya kira sebagai ibu yang berkerjaya, keseimbangan di antara garang, kasih sayang, memanjakan, baik, mendidik, saya kira pertengahanlah untuk mendapatkan anak-anak yang berjuruh ini. Wallahualam.